Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini bagaimana yang dijanji, Haji bersama dengan sahabat Haji, kaunselor Haji Zailan InsyaAllah akan bersama dalam bicara kaunselor. Okey. Assalamualaikum jadi okey. Sekejap lagi Haji akan buat masuk. Okey. Bersama dengan sahabat Haji. Okey. Rasanya dia sudah ada talian. So hari ini kita akan bicara tentang kehidupan pasal PKP. Ramai yang stres, ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Dan Haji Zailan adalah orang yang pernah mengalami fasa-fasa kehidupan yang antara hidup dan mati, pernah diuji oleh Allah satu ketika, dan bagaimana dia pulih daripada ujian itu, bagaimana dia pulihkan semangatnya, bagaimana dia pulihkan kehidupannya, emosinya, dan redha dengan apa ujian yang Allah berikan. InsyaAllah kita akan bersama. Dia sudah ready rasanya, nanti saya akan masukkan. InsyaAllah kita Tuan Haji, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar baik? Alhamdulillah. Okey, Tuan Haji sihat Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Okey. Terima kasih Tuan Haji kerana hari ini Haji dapat ruangkan masa untuk kita bersama dalam bicara kaunselor InsyaAllah. Sekejap dulu. Okey. Okay. Baik Tuan Haji, mari kita mula bicara. Haji sudah ready Ready. Mudah-mudahan rakan-rakan kita ramai yang bersama join dalam kita punya bicara hari ini. Pertama sekali saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tuan Haji sihat. Saya pun lama tak jumpa Tuan Haji, rindu. Okey. Haji mulakan dengan perkenalkan diri Tuan Haji sikit. Tuan Haji sebelum bersara daripada perkhidmatan awam, Tuan Haji pernah di mana dan sekarang Tuan Haji buat apa? Lebih baik Tuan Haji yang perkenalkan diri dulu. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zailan bin Wagimin. Seperti yang dimaklumkan, saya adalah pesara kerajaan sekarang ini. Jadi sebelum ni saya berkhidmat jawatan saya terakhir sebagai Ketua Psikologi dan Kaunseling di Jawatan Pelajaran Selangor. Jadi dan saya bersara pada tahun 2015. Selepas bersara, saya masih lagi memberi khidmat kepada masyarakat. Itu adalah sebagai kaunselor pendaftar, kaunselor profesional, di membantu masyarakat di luar yang memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling khususnya. Alhamdulillah. Bila Tuan Haji bersara tu? 1 bulan 8 2015. Okey. Okey, jadi tapi sekarang Tuan Haji masih memberikan khidmat Ya. Tuan Haji sebagai kaunselor yang berdaftar, apa Tuan Haji buat sekarang?
Sekarang saya masih lagi beri khidmat masyarakat khususnya dalam kaunseling lah. Tuan Haji ada konsultan sendiri kan? Maknanya konsultan sendiri dan juga kita attach di beberapa center lah, center kaunseling. Okay. Jadi selama kita dalam PKP daripada awal dulu, apa kes-kes yang Tuan Haji handle lah yang Tuan Haji jadi masa COVID-19 ni masih lagi aktif jalankan session counselling kerana keperluan masyarakat rupanya masih berterusan. Teruskan Ji. Ya. Teruskan. Jadi masa COVID ini masih. Teruskan Ji, teruskan. Okay. Suara clear ke? Suara okey ke? Jelas. Teruskan. Jadi sepanjang maknanya PKP ni, suara clear ke? Suara okey ke? PKP ni memang masih berjalan. Maknanya berjalan seperti biasa walaupun ada cabaran-cabaran yang tersendiri lah. Okey, terima kasih. Tahniah Haji. Okay. Jadi hari ini kenapa saya nak bersama Haji ialah kita nak ambil pengalaman Tuan Haji yang saya faham waktu kita masih bersama Haji sebagai Ketua Sektor Psikologi di JPN Selangor dulu, dan waktu itu saya juga masih bertugas sebagai Ketua Sektor Psikologi dan Konseling di JPN Sabah. Dan pada ketika itu Haji pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian hidup, ujian kesakitan yang agak serius, sehingga kami pun sempat melawat Tuan Haji dan sebagainya. Tetapi bagaimana kisah benarnya Tuan Haji melalui kehidupan ini? Bagaimana Tuan Haji melalui fasa-fasa ujian yang sangat mencabar itu dari segi semangatnya, dari segi emosinya. Tolong kongsi Tuan Haji supaya rakan-rakan di luar boleh mengambil iktibar dalam fasa kesusahan PKP ini. Kita tahu ramai yang stres, kita kaunselor, kita tangani kes-kes sahabat-sahabat kita di luar sana, banyak kes yang stres, malahan kes bunuh diri pun banyak di Malaysia sekarang ini, dan ada dikaitkan dengan PKP. Dan bagaimana Tuan Haji lalui ini semua? Silakan Tuan Haji. InsyaAllah. Hakikatnya semua manusia akan melalui peristiwa-peristiwa, sama ada suka ataupun duka, sama ada dirancang ataupun tidak dirancang, sama ada susah ataupun senang. Semuanya itu adalah satu laluan yang saya percaya akan dilalui oleh setiap orang, termasuk diri saya sendirilah. Hakikatnya semua orang akan melalui. Dia umpama macam air yang mengalir daripada puncak gunung sampailah ke lautan lah. Maknanya cabaran-cabaran akan pasti mau tidak mau akan dilalui, dan semuanya itu memberi pengajaran kepada kita khususnya sebenarnya. Dan seperti yang dimaksudkan seperti Haji Mokhtar tadi, maklumkan peristiwa itu berlaku pada diri saya ialah kira-kira tahun 2009, hujung tahun 2009, 2010 lah, awal 2010, akhir 28 bulan 12 tahun 2009, lebih kurang lah macam itu. Dan peristiwa itu sampai sekarang bagi saya menjadi satu pengajaran yang besar dalam kehidupan saya, dan ini juga seringkali saya kongsikan dengan orang lain. Seperti yang saya kata tadi, semua manusia akan diuji sama ada senang ataupun susah.
Kadang-kadang manusia diuji dengan kesukaran, itu juga merupakan satu ujian. Kadang-kadang kesenangan itu juga menguji sebagai satu ujian kepada manusia lah, pada kita. Kadang-kadang kita merasakan yang sukar itu berat, yang senang itu senang. Tapi kemungkinan juga yang berat itu menjadi satu yang senang, yang senang itu menjadi yang satu yang sebenarnya lebih sukar kepada kita. Kerana hakikat semua kehidupan adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bagaimana kita mempersepsi atau memikirkan itu sebagai tanda ujian Allah. Dan saya yakinlah ujian itu sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sangat menyayangi kita, sangat mengisahkan kita dan memberi peringatan pada diri kita. Okey, bagaimana Tuan Haji pada saat yang benar-benar Tuan Haji terpaksa bergantung kepada ialah dah makan ubat, dah berusaha, sudah pasti ketika itu kebergantungan Tuan Haji ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Haji punya keyakinan itu? Sedangkan doktor pada ketika awal tak tahu apa yang Tuan Haji rasai, yang Tuan Haji deritai, kan? Bagaimana Tuan Haji boleh kuat tu? Pertama sekali tentang maknanya saya ditimpa seperti penyakit lah, dan penyakit ini sebenarnya selalu juga bermain-main dalam minda saya. Ialah satu penyakit yang saya rasa kalau boleh yang satu yang mengerikan pada saya. Maknanya sebelum kejadian penyakit itu sebenarnya saya berfikir itu adalah penyakit yang sangat mengerikan pada saya dan penyakit yang saya tak mahu alami perkara ini tadi. Itu di mana ramai kawan-kawan saya cerita sebelum tu ialah penyakit yang bila dihantar ke hospital akan dimasukkan tiub melalui kemaluan kita, dan itu akan masuk dalam kemaluan perut kita dan sebagainya. Dan bagi saya itu adalah satu pengalaman yang mengerikan pada diri saya. Dan saya selalu fikir, ya Allah, maknanya jauhlah daripada penyakit yang macam itu. Tapi sebenarnya perkara yang kita tak mahu, tak suka dan kita nak elak, itu benar-benar berlaku pada diri saya. Jadi maknanya itu pengajarannya sama ada kita rancang, mahu tak mahu, apa-apa sebenarnya boleh berlaku pada diri kita. Itu pengajaran lah, suatu yang sangat penting. Dan seringkali perkara yang tak suka itulah juga bukan ujian datang kepada kita. Itu kan yang tadi. Jadi penyakit itu penyakit yang saya pun tak boleh tafsirkan sebab doktor pun tak dapat menjelaskan apa jenis penyakit saya. Itu yang tadi. Tapi dia berkaitan dengan empedu lah, berkaitan dengan simptom warna kuning apa panggilnya, penyakit apa namanya. Jadi dan saya ingat lagi penyakit itu menyebabkan saya berada di hospital. Saya ingat dua buah hospital. Pertama saya di hospital Sungai Buloh, kemudiannya terawat dan tidak beberapa ujian semuanya diagnos, dibuat dan sebagainya. Nampaknya tak dapat dikenal pasti lagi dan penyakit itu makin kritikal. Kemudiannya saya dipindahkan ke hospital di Selayang pula. Akaran di hospital Sungai Buloh itu tak ada, maka dihantar ke hospital Selayang lah. Maknanya dikata kaitan kalau dulu sekarang dah merembak kepada bahagian hati dah. Jadi saya ingat lagi saya duduk di kedua hospital tu maknanya lebih 25 ke 26 hari. Jadi maknanya saya merasai lah jadi sebuah hospital dalam satu masa.
maknanya 17 hari di Sungai Buloh, kemudian kurang 8 atau 9 hari di Selayang. Dan situ ingat lagi saya dibawa dengan ambulans daripada ke Selayang. Jadi itu pengalaman yang pada itu merasakan penyakit saya semakin kritikal lah, itu kan yang tadi. Dan beberapa diagnos, baru ujian macam-macam ada dah melalui. Tapi saya fikir sekarang ni saya fikir ramai orang lagi yang mengalami situasi yang mungkin lebih kritikal lagi lah. Saya tak boleh nak bayangkan, tapi itulah pengalaman saya yang saya rasa pengalaman pertama lah di usia saya hampir 20 tahun baru mengalami. Sebelum tu tak pernah untuk hospital lama-lama. Tapi itu satu pengalaman. Jadi ini pengajaran juga pada diri saya dan juga mungkin pada orang lain. Okey Tuan Haji. Tuan Haji melalui sendiri fasa-fasa boleh dikatakan pada ketika itu hidup dan mati jugalah kan Ustaz? Yalah, masa itu maknanya kita pertama sekali kita tak tahu apa penyakit kita. Tapi simptomnya simptom kita badan jadi kurus, kemudiannya warna kuning, kemudiannya gatal seluruh badan, maknanya every second baru badan kita sampai berdarah-darah lah. Ini gatal tadi. Jadi itu antara cerita yang berlaku. Okey. So sekarang ni apa yang Tuan Haji boleh nasihatkan ramai rakan-rakan kita di luar sana semenjak kita diuji dengan COVID-19 ini daripada bulan Mac tahun lepas sehingga sekarang bersambung-sambung belum selesai, malahan kita nampak makin serius. Okey. Dan kisah benarnya memang ramai yang stres. Kita sebagai kaunselor kita tahu, kita bekerja di belakang tabir bagaimana ramai yang stres, yang murung, yang sudah ada tendensi nak membunuh diri, masalah rumah tangga, banyak kisah benarnya gara-gara. Jadi bagaimana nasihat Tuan Haji untuk kembalikan kekuatan diri, ketenangan emosi untuk hadapi situasi ini. Hidup nak diteruskan, tapi yang tak ada kerja macam mana? Yang sudah dibuang kerja macam mana? Yang tak boleh keluar sekarang nak cari duit macam mana? Jadi semua ini perlu kekuatan yang Tuan Haji sudah rasai, yang sudah lalui. Tolong berikan nasihat kepada kawan-kawan kita di luar. Okay. Saya fikir apa yang saya lalui sebenarnya ramai orang juga telah lalui, dan mungkin saya kata tadi lebih kritikal atau lebih mencabar pada kehidupan mereka lah. Tapi untuk saya ini juga telah memberi banyak pengajaran khususnya kepada diri saya sendiri lah. Pertama sekali saya kata tadi kehidupan ini memang betul ujian, dan ujian itu kita kadang-kadang itu seringkali kita pun mungkin telah kita rancang ataupun tidak rancang benda itu berlaku pada diri kita. Dan perkara tadi, perkara kadang-kadang yang kita tak suka, itulah juga yang akan berlaku pada diri kita. Dan itulah sebenarnya kehidupan sebenarnya. Maknanya bila berkuasa akan berlaku dalam kehidupan kita. Tapi walau macam mana pun bagi saya banyak pengajaran lah yang saya yang boleh dikongsikan lah kepada lain. Pertama sekali persepsi saya dahulu maknanya sebelum saya mengalami sakit tadi, saya berfikir tentang macam mana kita nak menziarahi orang lain di ketika sakit. Ini penting ini pembelajaran untuk saya lah, pengalaman. Mungkin tak sama, mungkin sama, tapi nak kongsi.
persepsi saya bila melawat orang sakit dulu, bila tahu kawan kita sakit, kita akan menziarahi kawan kita. Kan? Jadi bila kita nak menziarahi kawan, maka beberapa petua yang telah diberitahu, antaranya jangan lama-lama, kemudiannya rasa kita hadir itu rasa simpati, ataupun empati, yang kita fikir-fikirkannya pada ketika itu. Jadi rupanya pengalaman-pengalaman bila kita ni sakit, rupanya satu pembelajaran pengajaran, rupanya bila kita nak melawan orang sakit ni, tanda yang paling utama untuk saya, pertama sekali orang datang tu saya nak wajahnya ceria, wajahnya gembira. Maknanya melawat saya tu, saya nak orang yang melawat tu wajahnya ceria, gembira. Ceritalah gembira. Itu kan yang tadi. Bukan datang ni, bukan datang tunjuk muka sedih, nangis-nangis. Ya. Kalau dulu kita dia datang, kita rasa orang tu sedih dan kita pun datang dengan kesedihan. Pengalaman kita sakit ni, kita nak dilawati oleh orang-orang yang datang pada kita mesti maknanya perlu ceria, perlu gembira. Cerita yang gembira. Itu kan yang tadi, yang mengembirakan. Itu kan yang tadi. Dan syukurlah saya didatangi dengan ramai itu kamu sahabat-sahabat kaunselor seluruh negara datang ke rumah saya, dan saya sangat gembira kerana mereka datang tu wajahnya memang betul empati ni yang dikata sebagai kaunselor ni, antara empati dan simpati, nak mengasingkan tu, mana bentuk yang empati, mana bentuk yang empati. Jadi saya faham sekarang ni yang dikatakan empati itu maknanya bila datang menziarah orang sakit, kita kena ceria. Yakinkan bahawa masa depannya gemilang, masa depannya you akan sihat kan. Jadi saya bersyukur sangat punya kawan-kawan kaunselor, dan saya pun rasa sebab juga bila terfikirkan tu sahabat-sahabat saya kaunselor datang dengan ceria, gembira. Itu yang tadi, dan itulah yang menghidupkan saya, yang memotivasikan saya walaupun saya sebagai kaunselor. Itu yang tadi. Itu satu pembelajaran untuk diri saya. Maknanya bila kita datang, maknanya kita datang dengan ceria. Wajah kena ceria. Melawat orang sakit. Itu kan yang tadi. Kita kena mengajak turut sama bahawa insyaAllah masih ada usaha, masih ada jalan, insyaAllah. Itu yang tadi. Ini pengajaran, pengalaman kisah benar. Maknanya kalau kita nak ziarah kawan-kawan yang sakit, mesti datang dengan wajah yang ceria, datang dengan kegembiraan, beri semangat. Bukan sekadar sabarlah, reda lah. Cuma dalam keadaan sekarang, kita dalam keadaan PKP, barangkali kita tak bolehlah nak ziarah kawan-kawan kita yang katakanlah selepas kena kuarantin, yang kena COVID positif, dia tak boleh lawat. Tapi sebagaimana Tuan Haji sebut, kita boleh gunakan media sosial, video call, tetapi berikan kata-kata semangat, wajah yang ceria, beri kekuatan semangat kepada dia. Terima kasih Tuan Haji. Jangan teruskan. Melalui perkataan-perkataan kita pun menggambarkan perkataan yang ceria. Yang gembira, maknanya bentuk yang macam itu. Baik. Saya ingat sangat waktu kita kaunselor-kaunselor seluruh negara ziarah Tuan Haji, kita memanglah bawa kegembiraan, keceriaan, tapi kebimbangan itu ada sebab Tuan Haji diuji dengan penyakit yang mulanya misteri juga tapi Alhamdulillah. Tapi Tuan Haji pula yang melayan kami. Saya ingat lagi makan ubi kayu. Sedap. Itu datang tadi. Maknanya saya dapat yakin, dapat rasa, maknanya sahabat-sahabat datang tu dia memang pengamal. Empati lah, empati tadi. Itu yang tadi, empati dan simpati tadi.
Jadi maknanya kita manusia memang perlukan simpati, lebih daripada itu empati, dan kita perlu semangat, kita perlu ada orang yang kita rasa peduli kita, orang yang bantu kita dalam segala hal. Maka itu keperluan bagi siapa pun saja yang bergelar manusia. Tapi jangan datang menangis-nangis, ikut bersedih, lebih sedih daripada orang yang sakit. Okay, bagus sekali. Okay. Baik, Tuan Haji. Apa tip khusus? Tuan Haji mengalami ujian sakit pada ketika bukan PKP. Okay. Sekarang kita bicara nak beri semangat kepada kawan-kawan yang sekarang ini ada yang diberhenti kerja, ada yang tak dapat cari rezeki, duduk saja kat rumah, hari-hari hanya mendengar berita dan cerita, tetapi dalam masa yang sama kita perlu sediakan keperluan hidup harian keluarga. Kisah benar, Tuan Haji juga pastinya didatangi oleh klien-klien yang hadapi stres pada ketika PKP. Jadi apa antara nasihat, tips Tuan Haji untuk kawan-kawan yang sedang menghadapi tekanan, stay at home tapi jiwa tertekan, tidak boleh jalani hidup seperti biasa. Silakan. Pertama sekali dari segi pengalaman kehidupan kita selalu bagi saya cuba refer diri kita umpama air yang mengalir daripada puncak gunung sampailah ke lautan. Cuba renung balik. Maknanya bila dia mengalir daripada puncak gunung, dia turun ke bawah itu, mungkin kerana fitrahnya mengalir macam itu, tetapi yang pastinya bila dia mengalir tadi, sama ada kita rancang atau terancang, tiba-tiba kita terhempas. Sebab lapisan bumi kita ni tak menentu kan. Di hadapan kita tak tahu. Jadi air mengalir tadi tiba-tiba terhempas. Tadi. Tapi katakan terhempas itu kadang-kadang terhempas yang sangat, jurang yang sangat tinggi. Dan kadang-kadang mengalir macam biasa ataupun jurang yang sangat rendah. Jadi maknanya manusia ni dia berbeza-beza air terjunnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi maknanya ada yang boleh kawal, ada yang tak boleh kawal kan. Macam pangan kita boleh kawal air tadi. Tapi ada yang ini tak boleh kawal dan yang tadi. Itu satu yang sangat mengejutkan. Satu peristiwa sangat mengejutkan, satu peristiwa yang mungkin kita tak jangka dan itu berlaku. Begitu juga pada COVID ini akan berlaku pada siapa saja. Sama ada kita kawal tak kawal, dia akan pasti berlaku. Dan mungkin bila air terjun tadi ada yang tinggi ada yang rendah kan. Jadi maknanya air terjun tu jatuh yang tinggi tentulah dia sangat menyakitkan. Sangat sukar. Itu kayak yang tadi. Tapi bila dia dah terjun itu, dia akan terus mengalir lagi. Belum sempat bertendang, air tadi bertendang, dia terhempas lagi. Pasal depannya batuan berlapis lagi kan. Kemudian lagi mengalir lagi, dia terhempas lagi. Maknanya terhempas itu kadang bukan sekali, kadang-kadang bukan tinggi, kadang-kadang dia berterusan. Itu kayak yang tadi. Dan saya letakkan ini merupakan fasa-fasa yang pasti akan dilalui oleh semua orang ni tadi. Sama ada tinggi atau rendah semuanya, dia pasti akan melalui air terjun tadi. Dan itu semua mungkin akan mengadakan stres, menjadikan sakit, menjadikan sengsara, menjadikan payah, macam-macam. Tapi aliran dia tetap terus berjalan. Cuma saya nak kaitkan pengajaran di situ, kehidupan perlu diteruskan. Tapi yang lebih penting nak kaitkan saya cerita air terjun tadi, sebenarnya betapa sakitnya, betapa payahnya, maknanya kehidupan perlu diteruskan. Tetapi kita lihat dalam fasa tadi, air terjun yang mungkin tinggi, tetapi air terjun itulah menjadi akhirnya menjadi sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Mahalnya apa? Kerana dengan air terjun itu menjadikan air sungai itu bersih, menjadikan air sungai itu suci, dan menjadikan kawasan yang sangat mahal.
Kita lihat ini pusat pengunjungan banyak di kawasan-kawasan air terjun, ya. Tadi kerana bersihnya, cantiknya, indahnya, sehingga kan bukan saja manusia, haiwan semua datang ke kawasan air terjun untuk menikmati air terjun tadi. Jadi saya kaitkan dalam fasa air terjun ini tadi, walaupun pada pandangan mata sangat mungkin sangat sukar, sangat berat, sangat payah, ya, macam-macam lah, sangat mengejutkan, ya. Tetapi hasilnya kita renung pada pandangan hati kita, itulah sebenarnya satu fasa yang menguji kita, yang menjadikan kita bersih, kita suci, kita cantik, kita indah sebenarnya. Dan itu sebabnya tadi saya nak kaitkan, kalau berkaitan zaman COVID ini, zaman PKP, sebarang kemungkinan anything happen boleh berlaku dalam kehidupan kita, sama ada rancang atau terancang, dan ia pastinya menyakitkan. Saya nak kaitkan tadi, air terjun Niagara tu yang tinggi, memang dia tinggi, tapi itu juga air terjun yang sangat mahal, sangat hebat. Saya terkaitkan tadi. Saya daripada perkara tadi, maknanya kehidupan ini tadi betul sebagai satu ujian, satu cabaran, tapi kehidupan perlu diteruskan dan kita nilai balik. Yang penting cabaran-cabaran itu menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih bersih, menjadikan kita lebih suci, menjadikan kita lebih indah. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, kita melalui fasa-fasa tadi, kita mengundang stres sebab kita tidak dapat mengawal diri kita. Maknanya kita tidak mengenali diri kita dengan lebih mendalam lagi pada ketika itu. Cantik. Maknanya apapun yang berlaku, masalah musibah, hidup perlu diteruskan. Tapi hidup yang macam mana? Maka Tuan Haji cuba sebutkan tadi secara kiasan, air terjun yang datang menguji kita. Memanglah ada orang yang terkejut, ada orang yang tak boleh menahan aliran deras air terjun itu. Umpama analogi belon yang selalu kita sebut, mana ada orang yang bila ditiup belonnya belum pun kembang besar betul, dia sudah pecah. Ada orang tiup diberi tekanan angin yang kuat, belonnya membesar, belum lagi pecah. Maknanya tak semua orang mempunyai ketahanan yang sama dalam menghadapi ujian. Berat bagi orang ini, ringan bagi orang lain. Kata kunci Haji tadi, inilah masa mengenal diri sendiri. Jadi kita kenal diri, muhasabah diri, sebab Allah hantar COVID untuk kita muhasabah diri. Haji sebut tadi, memang Allah nak menguji kita, kenal diri, perbetulkan kesilapan dan yakin. Di sini saya nak minta Haji yakin bahawa semua ujian ini datang daripada Allah. Maka kalau sakit, kesembuhan. Kalau musibah yang nak mengangkat COVID ini, pastilah Allah sendiri. Jadi macam mana Haji nak bagi tahu di saat Haji mengalami ini, keyakinan diri Tuan Haji, kesembuhan daripada Allah itu, bagaimana Haji hubungkan diri Haji dengan the power of doa, dengan kuasa Allah. Sila. Itu sebenarnya semuanya itu adalah fasa-fasa untuk menilai diri semula, memperbaiki diri. Yang penting kita berusaha sebenarnya, berusaha bahawa ada masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan maknanya balik kepada diri, yakin pada diri, yakin pada sebab bila kita yakin diri, sebenarnya kita yakin juga dengan pada Allah SWT. Itu sebenarnya proses mengenali diri itu juga bersamaan dengan proses mengenali Allah yang tadi. Saya nak sambung sikit cerita fasa air terjun tadi. Memang dia akan
depres macam-macam. Inilah air terjun bertingkat-tingkat, bukan sekali pun kita terhempas. Ya. Dan selalunya manusia pada ketika itu dia bila stres dia kononnya dia nak mencari satu yang tenang balik, betul. Tapi tenang itu sebenarnya kena berhati-hati bila berkaitan dengan untuk mencari ketenangan tu. Ramai orang bersangka tenang tu umpama macam air sungai yang mengalir tenang. Kan? Jadi akhirnya ramai orang manusia nak lari daripada situasi air terjun tadi, dia nak pergi kepada sungai di Kuala yang kelihatan tenang kononnya kan. Tapi saya tahu ramai orang tersilap di sini kerana dia bersangka tenang itu menjadi satu harapan dia, sedangkan tenang itu juga merupakan satu yang mungkin bala kepada dirinya. Sebab tenang di Kuala sungai itu seringkali airnya perlahan, tetapi di situlah sebenarnya mengumpulkan kelodak-kelodak yang kotor, yang akhirnya berdiri busuk itu kain tadi. Jadi apakah kita nak pergi pada fasa yang macam itu? Itu yang tadi. Konsep tenang yang kononnya dicari-cari, tapi sebenarnya tenang kita jadi kotor dan busuk macam aliran sungai di Kuala. Yang kelihatan tenang, busuk dan kotor itu tadi. Sebab itulah kita kena nilai balik tentang diri kita nak berada pada fasa yang macam mana. Sebab saya fasa yang untuk sentiasa mengingatkan kita ialah fasa seperti air terjun tadi. Itu sebenarnya tadi hujan-hujan ini sebagai tanda Tuhan sayang dengan kita. Kan? Yakin ni bahawa segala hujan-hujan itu sebagai Tuhan makin menyayangi kita. Tadi. Mana dengan kita kelihatan tenang, elok, rupanya Tuhan tidak hirau kita. Itu yang sewajarnya kita lebih bimbangi. Jadi maknanya sini dalam konteks ini maknanya pertama sekali pada diri kita dan yang lebih penting juga kepada keluarga ataupun sahabat tawalan yang hampir dengan kita. Itu kan tadi, itu juga satu faktor yang sangat penting. Macam tadi bukanlah kita orang sakit pada itu mungkin kita lip lock lah, maknanya petang kita okey, pagi tak okey, macam-macam emosi seringkali terganggu. Tapi maknanya persekitaran kita juga suatu yang sangat membantu kita, contohnya isteri, anak, dan mereka ini alhamdulillah dia sangat memahami dan memenuhi apa yang saya harapkan tadi. Maknanya ketika saya sakit, saya lihat isteri saya pun menggambarkan wajah yang masih ceria, anak-anak pun ceria dan sebagainya lah. Itu yang tadi menjadikan kita kuat lah. Itu yang tadi. Jadi dalam menghadapi ini juga kita perlu ada seseorang yang sangat memahami kita, yang sangat menyokong kita dengan cara yang betul. Ramai orang dia pun menyokong dan sebagainya, tapi kalau cara tadi tak menepati, mungkin dia akan jadi satu yang kontradik. Saya kata tadi, semua orang yang datang melawan kita, saya percaya hatinya bersih, hatinya rasa simpati ataupun rasa kebersamaan dengan kita, tetapi saya kata tadi ialah dari segi cara ni tadi juga suatu yang baik. Jadi kalau saya boleh ambil pada Tuan Haji sebut, maknanya bila kita faham kenapa Allah uji, kerana Allah sayang kita supaya kita perbetulkan kesilapan diri, supaya Allah ingatkan kita merasa apa sebenarnya kehidupan ini. Kalau nak cari ketenangan yang macam mana? Kalau ketenangan yang salah caranya, bukan menuju kejayaan, tetapi tenang tadi mengumpul gelodak, mengumpul sampah-sampah yang akhirnya menjadikan kita tidak ke mana. Tetapi kalau kita kuat dalam menangani ujian, sebab siapa yang jangan ingat kamu beriman kalau kamu tidak diuji. Bermakna kalau orang itu sentiasa diuji, maka Allah nak angkat darjat keimanan kita lah. Jadi, okey, kita faham
apapun kesusahan, pasti akan ada jalan keluar. Ialah yang saya sebut tadi, yang hilang kerja, yang tak boleh cari makan sekarang ini, pastinya ramai, sebab menguji juga orang yang ada kemampuan, menguji juga rakan-rakan. Sebagaimana Haji sebut tadi, memang perlu ada orang yang empati, orang yang membantu dengan ikhlas. Maka inilah masanya melihat jiran-jiran tetangga, ahli keluarga yang sedang derita. Inilah masanya ujian juga untuk orang yang senang, orang yang ada kehidupan punya keperluan, tak ada masalah. Jenguk-jenguk mereka, berikan bantuan, selari dengan jalan agama kita. Inilah masanya untuk bersedekah, membantu, menceriakan orang lain. Sebagaimana yang Haji sebut tadi, semua orang sedang diuji, orang kaya pun sedang diuji sekarang. Orang yang ada banyak harta pun sedang diuji sekarang. Adakah dia lena tidur dengan derita orang lain? Maka ini penting. Rupanya semua kita diuji. Baik Tuan Haji. Bersama kita ada Tuan Fadli Ali, kawan Haji di pejabat dulu. Dia sampaikan salam pada Tuan Haji. Juga ada Nik Nazlan, Nik Jaafar. Ini anak muda yang selalu follow Haji punya Facebook juga. Maka Haji? Ya. Okey. Main slow sikit. Haji teruskan Ada Nik Nazlan tadi. Okey. Line ada problem tadi. Haji? Boleh dengar? Okey. Jadi Nik Nazlan bagi tahu, dia komen di sini, betul tu. Seseorang individu perlukan simpati, empati dan sokongan orang lain. Itulah kita manusia ni, terima kasih ni, memang tidak boleh hidup sendirian. Jadi nasihat Haji juga kepada kawan-kawan keluarga, lihat situasi anak-anak. Sebab kisah benar, kita sebagai kaunselor Tuan Haji, banyak kes yang melibatkan anak remaja. Macam saya punya kes yang terbaru baru-baru ini, ada ibu bapa datang bawa anak, dia baru tahu anaknya sudah dalam keadaan yang begitu stres, yang sudah ada sedikit gangguan mental, sehingga sudah melukakan lengan sendiri. Yang stres, nampak tenang di rumah. Ini tenang yang bahaya juga. Nampak tenang di rumah, tak banyak bercakap, duduk dalam bilik, tak keluar. Tapi ibu bapa tak perasan bahawa anak ini sedang memendam sesuatu perasaan yang dia tak mampu nak luahkan. Dia guris, lukakan tangan dia, konon nak selesaikan stres dia. Yang sedihnya, selepas datang jumpa kami, jumpa Haji, bila sudah buat sesi, baru kita tahu di lengan kanan yang baru, tetapi di lengan kiri sudah ada parut 2 tahun lepas. Maknanya lepas 2 tahun baru ibu bapa tahu anak dalam keadaan begini. Nasib baik anak ini belum lagi melakukan nekat untuk bunuh diri dan sebagainya. Jadi sempat kita atur. Maksudnya, Haji nak sebut, ingat ibu bapa, perhatikan perubahan sikap anak-anak, apalagi dalam masa PKP, anak-anak yang sedang belajar online, diamnya, tenangnya belum tentu lagi tenang yang dalam situasi yang baik. Perhatikan, datang masuk ke bilik, cium-cium, peluk-peluk, sensing-sensing juga lengan baju, bahkan saya perhatikan apa perubahan. Jadi ini sesuai dengan Tuan Haji sebut tadi, jangan ingat tenang itu sesuatu yang menggambarkan kebaikan. Walhal kalau kita dalam keadaan yang sentiasa bersedia, sentiasa berusaha hadapi dugaan, ini adalah orang yang kuat dari segi mentalnya, dari segi emosinya, dari segi fizikalnya, sentiasa melihat masa depan. Apapun yang berlaku, kita perlu hidup, diteruskan, tapi macam mana. Dan ini juga peluang yang Tuan Haji sebut tadi,
kekuatan daripada ahli keluarga. Nah, inilah masanya. Bapa beri kekuatan kepada ibu, kepada isteri. Isteri, ibu bapa beri kekuatan kepada anak-anak. Malahan anak-anak juga boleh beri kekuatan, kasih sayang, menggembirakan ibu bapa dalam masa PKP ini. Inilah masanya. Nak picit-picit, nak urut-urut mak bapak yang sudah tua. Kalau yang sakit, urut-urut. Inilah yang Tuan Haji sebut tadi, yang menjadikan semangat untuk meneruskan kehidupan, kegembiraan, ketenangan datang kembali kerana yang pernah Tuan Haji lalui. Tak gitu Tuan Haji? Ya. Betul, sangat menepati. Jadi saya pun sangat setujulah dengan Haji. Apa sebenarnya isu sekarang ni juga pada masa PKP ni, macam kes-kes sekarang ni banyak berkaitan dengan anak-anak, anak-anak dan juga remaja lah. Pasal macam sekarang ini dia terpaksa belajar melalui online, maknanya kurang jumpa dengan rakan-rakan sebaya dan sebagainya, dan mereka ini nak pergi mana, sebab itulah mungkin mereka akan kelihatan tenang pasal dia seorang-seorang dan duduk dalam bilik, dan mereka sebenarnya interaksi dengan media sosial, dan mereka hanya berfikir atas diri mereka sendiri. Dan kita rasa macam dia okey, tetapi sebenarnya tadi ramai berlakunya remaja yang mengalami kemurungan atau sebagainya yang tak sedari. Hakikatnya manusia yang tadi, dia yang basicnya berkaitan dengan psikologi dan juga sosiologi ataupun psikososial kanak-kanak tadi, perkembangan. Ramai hari ini ibu bapa tidak maknanya kurang concern berkaitan dengan perkembangan psikososial berkaitan dengan anak-anak mereka. Cantik. Okeylah, kita dah janji tadi, kita paling lewat pun 1 jam lah. Kita masih ada masa lagi sebelum 3.30. Okey. Kisah benar Tuan Haji, sebagai Pak Haji sebut tadi, anak remaja sekolah sekarang yang terpaksa belajar online di rumah. Maka saya pun sudah ada kes didatangi oleh ibu bapa yang bawa anak yang memang stres, tak mahu ikut kelas online yang cikgu atur. Bagi dia tak mahu, biar dia sendiri, sebab dia tak boleh ikut. Ini ada kaitan dengan mungkin dia merasakan dengan online pun dia tak boleh faham, line lagi tak bagus, apalagi kos-kosan pedalaman, menjadikan dia lebih stres. Kita kesianlah kepada guru-guru yang terpaksa bekerja dalam suasana nak mengajar online, line pula tak bagus, jadi budak-budak pun jadi stres, bagus dia tak payah ikut. Sudah ada anak-anak yang begitu. So apa nasihat Tuan Haji? Betul. Sebab itulah ini semua merupakan satu cabaran-cabaran, sebenarnya bukan saja kepada perkembangan kanak-kanak itu sendiri, perkembangan remaja, tapi perkembangan diri kita sendiri, sebagai ibu bapa, sebagai guru dan sebagainya. Sebab itulah kita kena menghadapi situasi yang serba kemungkinan ini dengan ceria. Basicnya ialah ceria. Itu kan yang tadi. Sebab contoh yang tadi kanak-kanak melalui online, mungkin kita lihat bagusnya anak aku, dia khusyuk dengan online dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu, mungkin dia melayari dengan media-media porno dan sebagainya. Dan ini kesan pada perkembangan kanak-kanak yang ramai mak bapak mungkin makin gelisah sebenarnya bila berhadapan dengan anak yang macam ini dan sebagainya. Itu banyak sekarang ni, banyaklah kes yang melibatkan macam ini tadi. Dan mereka ini bukan saja pelajar-pelajar yang kononnya tidak pandai dan sebagainya. Dia mempunyai intelektual yang tinggi, tapi juga terlibat dengan perkara-perkara yang negatif yang tadi. Jadi sebab itu penyelesaiannya ialah persekitarannya juga mesti alert, mesti bergerakkan, supaya perkembangan psikososial itu sentiasa pada tahap berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Yang menyeluruh dan seimbang itu masih perlu dikekalkan dalam menyeluruh dan seimbang. Itu penting. Jadi dalam suasana stay at home, jangan hanya fokus kepada nak pakai topeng, cuci tangan, kekal jarak. Persekitaran rumah
daripada pagi sampai malam, besok pagi sampai malam, mesti diatur dengan baik. Kata kuncinya ialah hati, kasih sayang, bersama, saling memberikan semangat dan menjaga hubungan yang baik. InsyaAllah dari segi makan minum, siapa yang susah akan ada pihak kerajaan, YB itu tanggungjawab mereka. Bakul makanan disediakan, tolong berhubung dengan ketua kampung, YB di kawasan, supaya tuan-tuan yang memang memerlukan ini tidak tertinggal dari segi bantuan. Dan masa yang sama, rakan-rakan NGO akan sentiasa berusaha untuk membantu. Tapi dalam masa yang sama kena usahalah. Kalau pandai masak, jual makan dari rumah dan sebagainya, kena usaha, jangan berdiam diri. InsyaAllah. Baik Tuan Haji. Barangkali 3.23. Okey. Tuan Haji boleh rumuskanlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun tak ramai yang tengok live, tapi rakaman ini akan kita ulang tayang. Pasti akan ada orang yang akan melihat, mendapat perkongsian ini untuk sedikit mengambil pengajaran dari segi emosi, dari segi pemikiran untuk meneruskan kehidupan, dugaan masa PKP ataupun dugaan hidup bila-bila masa. Dalam perjalanan hidup ini pasti sentiasa akan ada ujian, rumusan, tip yang Haji nak sampaikan untuk kita tinggalkan dalam rakaman. Okey, saya boleh rumus kehidupan ini merupakan satu perjalanan, dan dalam perjalanan itu dia akan menempuh macam-macam cabaran sebagai satu ujian, dan yakinlah bahawa ujian itu sebenarnya tanda Tuhan sayang dengan kita. Dan yang penting dalam menempuh perjalanan ini ialah tentang jaga diri kita. Jadi maknanya kenapa kita perlu jaga? Sebab diri kita adalah terlalu mahal. Si Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya yang tadi, kita sangatnya mahal. Nyawa kita mahal, kesihatan kita mahal, diri kita sebenarnya mahal. Cuma tadi dalam mentafsirkan mahal ini kita akan diuji tentang mahalnya diri kita yang tadi. Dan sebab itulah Tuhan selalu meminta untuk kita tentang sabar, tentang redha dan sebagainya. Cuma mungkin kat sini tambahan sedikit yang mungkin dari segi pengamalan. Pengamalan tentang redha, pengamalan tentang sabar tu macam mana? Sebab soalan ini sesuatu yang sangat penting. Ramai orang sabar. Saya lihat ramai orang merasakan dia sabar tapi wajahnya tidak menggambarkan sabar. Tadi dia redha tapi tidak wajahnya tidak menggambarkan redha tadi. Jadi maknanya kat sini komplit. Redha ini bukan saja dalam pemikiran kita, bukan saja dari segi tingkah laku kita, tapi juga redha ini digambarkan melalui emosi kita tadi. Ramai orang hari ini dia kata sabar tapi dahinya berkedut-kedut. Itu yang tadi. Dia berinteraksi dengan orang tu dia kononnya dia sabar tapi wajahnya tu tidak menggambarkan ceria, tidak menggambarkan ketenangan. Jadi tak ini tak selaras. Jadi ini suatu yang sangat penting. Jadi maknanya saya nak tutup kat sini kesimpulannya, percayalah berkaitan dengan psikososial, maknanya hubungan kita dengan Allah SWT, dengan diri kita, dan juga hubungan dengan orang lain itu perlu diadun dengan cara yang betul dan tepat. Itu yang tadi. Bagi saya tadi, kadang kita tafsirkan kita sabar tapi wajah kita tak menggambarkan sabar. Itu jadi suatu yang sangat penting yang kita kena fikirkan lah, jadi amalan. Sabar itu mesti kita fikir dengan Allah dan juga dizahirkan dengan wajah yang ceria, yang kira. Itu tanda kerana melengkapkan sebagai kita sedang bersabar dan kita sedang redha kerana Allah SWT. Itu sebenarnya sabar dan redha, maka kita zahirkan wajah yang sebenar, semangat. Bukan cakap sabar tapi dahi berkerut, sikit cepat nak marah, tapi itu bukan orang sabar. Maka terima kasih Tuan Haji. Saya selalu sebut tentang kuasa cinta dalam kehidupan tu kan.
Ya. hidup mesti ceria, CINTA tu saya selalu sebut sebagai sebagai tip untuk kehidupan. Jadi sesuai dengan yang Haji sebut, ada musibah, ada ujian, hidup mesti diteruskan, tapi hidup yang penuh dengan kuasa cipta yang Haji sebut tadi, hablum minallah, hablum minannas, ikatan itu mesti dijaga. Wajah yang ceria, lawat ziarah orang dengan ceria, kita yang sakit pun tunjukkan keceriaan, ikhlas, bila berbuat sesuatu, bila bercakap bertindak ikhlas, niatnya tidak lain kerana Allah, bukan kerana nak minta puji, kerana nak tunjuk kita hebat, dan teruskan taat perintah Allah, patuh taat kepada peraturan yang kerajaan tetapkan, SOP-nya, jaga diri, jaga keluarga, dan sebagainya. Tapi yang paling penting, CINTA yang Haji sebut tadi, kena amalkan, jangan cakap saja. Ini cakap sabar, tapi sebenarnya tidak. Tunjuk muka macam orang baik, tapi bertopeng, tidak diri yang sebenar. Maka itu mesti diamalkan. Baik, sebelum saya minta Haji penutup, mungkin saya nak sebut bahawa tuan-tuan dan puan-puan ambil iktibar daripada live ini. Tuan Haji Zailan adalah orang yang pernah mengalami saat-saat yang memerlukan kekuatan mental, fizikal, spiritual, dan akhirnya Haji sihat sampai sekarang dengan takdir Allah. Pentingnya kasih sayang dalam keluarga, beri semangat. Kemudian jangan lupa pentingnya sahabat-sahabat yang bersama dan mendoakan. That's the power of doa. Kami berdoa untuk Tuan Haji Zailan dulu. Dan kalau ada ruang nanti kita nak bawa sahabat kita, Tuan Razi, yang pernah lalui situasi kehidupan yang operation tumornya dulu, tapi dia belum bersedia. Kalau dia bersedia, Haji nak bawa supaya dia menceritakan bagaimana saat-saat hidup mati dia sebelum dibedah, redha, tetapi akhirnya dia Allah beri kesembuhan, dan kita ingat ketika itu tadi yang kita sama-sama berdoa untuk dia. That's the power doa ini. Bila Allah terima, Allah makbulkan doa, semuanya kun fayakun. Yakinlah dengan keadaan itu. Okey, jadi sebelum saya pergi pada Haji kata-kata akhir, mari tuan-tuan dan puan, kehidupan kita yang lepas jadikan panduan. Jangan bawa sampah-sampah kehidupan kemarin untuk hari ini. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup kita. Buat yang terbaik untuk keluarga. Buat yang terbaik hubungan dengan Allah. Buat yang terbaik dalam kerja buat kita. Ikhlas kerana Allah. Terus pandang ke depan. Ikhtiar, semangat untuk meneruskan kehidupan. Tapi di jalan yang benar. Jangan lagi ikut cerita-cerita lama kemarin yang kita pernah berbuat salah. Jangan bawa sampah kehidupan untuk hari ini. Hari ini buat yang terbaik. Jangan tangguh-tangguh dengan kata nak tunggu esok, sebab esok belum pasti. Kata-kata akhir daripada Tuan Haji. Okey. Elakkanlah daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi membandingkan diri kita dengan semalam. Yang lebih penting ialah hari ini berusaha untuk jadikan hari ini lebih baik dari semalam, dan kita berusaha untuk besok lebih baik daripada hari ini. Jadi maknanya kita berusaha ke arah untuk yang lebih baik untuk diri kita. Jadi sesuai dengan PKP tadi, kita muhasabah diri, kita jaga diri, dan sebenarnya kita dijadikan oleh Allah sebagai satu makhluk khalifah, pemimpin yang terbaik. Dia yang bagi memakmurkan di bumi ini. Jadi insya-Allah terima kasih Tuan Haji. Jadi lain kali boleh bang lagi, dan saya gembira dengan kongsian ini yang moga-moga bermanfaat pada diri saya dan juga kepada yang mendengar. Dan saya percaya di luar sana banyak yang kehidupan ini perlu dikongsikan supaya satu pelajaran dan pembelajaran pada diri kita dan juga kepada orang lain, insya-Allah, supaya kita sentiasa bermanfaat. Itulah niat kita. Mudah-mudahan kalau kita pergi nanti, video ini akan diulang lihat oleh generasi orang lain. Mudah-mudahan kita bekalkan ilmu yang bermanfaat kepada anak cucu kita, siapa saja yang melihat. Ini sebelum saya tutup Haji, baru 3.32, lebih sikit ni. Nik Nazlan,
ada komen panjang ni, mari kita baca je dengar. Nik Nazlan. Okey, kehidupan satu perjalanan, satu ujian Tuhan agar kita redha. Sabar, perlu keikhlasan, hubungan kita dengan pencipta perlu dalam konteks yang tepat, perkongsian yang baik dan bermanfaat. Terima kasih MBK Tuan Haji Makhtar dan Tuan Haji Zailan. Satu masa nanti, terima kasih ni. Satu masa nanti saya nak panggil, nak buat live bersama Nik ni. Kita dapat lihat ada kata-kata, ada mutiara berharga daripada tulisan Nik ini. Ini juga barangkali kita boleh berkongsi. Tuan Haji, terima kasih banyak. Sama-sama kita berdoa, moga Allah segera angkat, panggil COVID ini pulang. Cukuplah kita derita, kita dah tak dapat nak beribadah seperti biasa, kehidupan seperti biasa. Kita semua juga dah rindu nak pergi ke Baitullah, ke Masjid Nabawi, ke Raudhah. Semuanya gara-gara COVID Allah uji kita. Yang paling penting ada hikmah di sebalik ini. Kita tak dapat ke masjid dan sebagainya. Ingat balik, bila masjid dibuka, adakah kita ke sana? Atau sebelum ini memang kita tak ke sana juga. Jadi muhasabah diri. Rupanya dalam penutupan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita lihat masa PKP, rupanya orang yang selama ini bila kita ke sana, kita beri sedekah, kita rasa mereka ini orang yang hina, orang yang miskin. Rupanya mereka lah yang tukang sapu di persekitaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka diangkat oleh Allah di saat kita tak boleh ke sana. Mereka dapat bertawaf, mereka dapat beribadah di rumah Allah. Sedangkan kita orang yang kaya, yang ada kapal terbang sendiri pun tak dapat pergi. Kena sedar, Allah hantar COVID, bukan suruh kita takut COVID, tapi Allah hantar COVID untuk kita muhasabah diri, runtuhkan keegoan diri yang kita ada selama ini, perbetulkan jalan kehidupan, dan berdoalah supaya Allah angkat COVID segera, sebab kita nak kembali hidup seperti biasa untuk ibadah, untuk jaga alam semula jadi, jangan lagi dikotori, dunia ini kita nak bersihkan dan sebagainya. Terima kasih banyak Tuan Haji. Sama. Okey, jumpa lagi. Terus. Baik, kita jumpa lagi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salam keluarga Tuan Haji. Ada masa nanti lepas PKP nak pergi sana, nak makan ubi kayu lagi. Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Sama. Begitulah tuan-tuan dan puan, 1 jam lebih sikit Haji bersiaran bersama dengan Tuan Haji Zailan. Dia adalah rakan Haji sewaktu kami sama-sama masih menjadi Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling. Haji di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dia di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Orangnya sentiasa bersemangat, sentiasa ceria, sentiasa bila bercerita dengan Tuan Haji Zailan, sentiasa akan keluar mutiara-mutiara kata yang berharga. Dan yang paling saya ingat waktu kami bersama selepas mesyuarat di Putrajaya pada ketika itu, dia hantar saya balik ke hotel. Dalam perjalanan dengan kereta, kita bincang soal, kita raihkan perbezaan, kita uruskan persamaan. Maka ini penting dalam isu semasa, dalam kehidupan, dalam Facebook, apapun. Banyak berlaku pertelagahan menulis isu-isu yang berkaitan. Tak kira lah berkaitan apapun, akan pasti ada orang yang tidak sama pandangan dan pendapat dengan kita. Maka apa yang kami rangkum dalam mari raihkan perbezaan, maka kita kena terima. Tidak semua orang akan sama pandangan, sama fahaman dengan kita. Kita raihkan yang berbeza ini, tetapi akhirnya kita bukan saling menyalahkan, bukan kita saling nak pertahankan, menegakkan pandangan kita, tapi mari kita urus persamaan. Sebab akhirnya kita dalam kehidupan ini nak menuju satu destinasi yang sama, kita juga bermula daripada keturunan yang sama, Adam dan Hawa. Maka jangan kita bermusuh antara satu dengan lain. Dan bagi manusia-manusia yang hebat, teruskanlah menjadi khalifah yang Allah perintahkan. Wal takum minkum ummatin yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Tidaklah ada di kalangan kita sekumpulan manusia yang mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan janji Allah, itulah orang yang percaya. Jadi tak perlu takut untuk menegakkan kebenaran, jangan mudah terikut dengan kebatilan. InsyaAllah. Terus berdoa, sebab kuasa doa sangat hebat. Di saat kita berdoa dengan sepenuh hati untuk Allah angkat kembali COVID ini, di saat Allah terima, pastinya kun fayakun Allah, insya-Allah kita akan terlepas daripada dugaan besar ini, sehingga kan masjid ditutup, di Mekah Madinah juga ditutup, sehingga kan ada keluarga yang sudah kehilangan orang yang tersayang. Terima kasih kepada frontliner, para doktor, nurse, petugas-petugas frontliner, polis, tentera, rela dan sebagainya, dan terus berdoa. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada rakan-rakan keluarga yang sudah pergi meninggalkan kita, moga ruh mereka berada bersama orang-orang yang beriman, dimasukkan ke dalam syurga nanti. Mudah-mudahan kita semua atur keluarga, atur diri, menjadi keluarga yang sakinah warahmah mawaddah, untuk meneruskan kehidupan akhirnya kita semua menuju destinasi yang sama, kita ketemu di syurga. InsyaAllah, jika ada perbincangan kami, kata-kata kami yang silap, mohon maaf. Semua kebaikan pastinya dengan dorongan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.